Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bisa berjumpa di ibadah online Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus pada hari ini. Mari kita pada saat ini datang mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa agar Dia berbicara secara pribadi kepada kita melalui firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 5 ayat 8, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau." Bapak Ibu Saudara, berkat kasih setia Tuhan, bangsa Israel dapat dilepaskan dari perbudakan dan dijadikan sebagai umat perjanjiannya. Sama seperti kita, oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita dapat mengenal Allah. Kita dapat menang atas kuasa dosa. Ditebus, diampuni, dan diberikan anugerah di mana roh Allah tinggal di dalam tubuh kita sebagai bait kehadirannya. Allah yang jauh menjadi begitu dekat. Semua itu oleh karena kasih dan setianya. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian, "Besar setiamu," sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu
pengampunan-Mu memberikan kami damai ya Tuhan. Engkau menghibur kami dan Engkau menuntun kami. Kami bersyukur karena kebaikan kasih-Mu di dalam hidup kami. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah kita pada minggu ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bersama setiap jemaat Tuhan, dari setiap zaman, dari setiap gereja yang mari kita memulai ibadah kita dengan mengakui pengakuan iman kita. Dengan iman demikian kita memasuki ibadah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Di tengah-tengah segala kondisi kami dapat kembali berkumpul, menyatukan hati kami dan mulut bibir kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah kami yang akan bersama-sama dengan keluarga kami pada hari ini untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang teguh. Kami rindu Tuhan, Engkau jamah, Engkau siapkan Tuhan, supaya ibadah hari ini Tuhan menjamah setiap kami menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini dan kami memulainya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahan kita sering melupakan Kristus. Tetapi syukur akan kuasa yang ajaib itu. Di dalam kuasa Allah, kuasa penebusan di dalam Kristus, kuasa Roh Kudus. Dan oleh kuasa inilah kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena keajaiban penebusan Tuhan kita, mari kita bersuka cita. Karena kebesaran Dia kita bersuka. Kita naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senap jiwa dan pengharapan. Senap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana
Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi dengan sukacita kita menaikkan pujian ini. Kita memuji Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah dunia ini akan berlalu. Kehidupan kita begitu singkat. Kemanusiaan kita begitu rapuh. Tetapi kerajaan Allah akan semakin besar dan bertata kekal selama-lamanya. Tuhan, kami mau bersyukur di dalam hidup yang singkat ini ya Tuhan. Kebesaran-Mu, kami mau bersuka akan kebesaran-Mu. Kami mau bertekun di dalam anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin semakin mengenal Kristus, hingga nanti kami dapat melihat dan tinggal bersama di dalam kerajaan-Mu yang kekal, yang besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita mau bersuka cita, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Senap hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Senap jiwa kami bernyanyi bagi kebesaran-Mu ya Tuhan. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan
sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. mari kita dengan sukacita sekali lagi kita naikkan pujian ini. Senap hati aku memuji, Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. ya Tuhan, benar. Biarlah semua umat memuji Engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau ya Allah kami, penebus kami. Kami bersuka karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memilih kami. Meski ada masa lalu kami yang tidak dapat kami terima, Engkau mengenal kami, Engkau menerima kami. Oleh karena itu kami rindu ya Tuhan, kami rindu setia hingga akhir hidup kami. Dia Allah yang mengenal kita. Dan biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang
akanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita mau bersyukur karena Bapa mengenal setiap kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. kini kami percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Kini aku Ya Tuhan. berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Tibalah saat Bapak Ibu Saudara kita akan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa untuk beberapa hal pada hari ini. Pertama, mari kita buka suara, kita berdoa untuk bangsa kita di tengah kondisi pandemi yang semakin memburuk. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan seluruh jajaran bawahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat daripadanya. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada bangsa kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, bersyukur Engkau masih memelihara setiap kami. Pada hari ini kami datang ya Tuhan, memohonkan belas kasihan daripada Tuhan. Kami memohonkan belas kasih ya Tuhan di dalam kondisi bangsa kami yang semakin buruk di dalam keadaan pandemi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap pemerintah kami ya Tuhan, dan seluruh jajaran bawahannya. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk menangani kasus pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada setiap orang yang melayani di garis depan ya Tuhan. Engkau juga melindungi bangsa kami. Engkau berikan hati yang taat kepada setiap aturan yang ada ya Tuhan. Dan terlebih kami memohon kepada Engkau Allah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada bangsa kami ya Tuhan. Pandanglah kami ya Tuhan. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan.
Kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kedua, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di dalam masa pandemi ini. Kita berdoa untuk setiap jemaat, baik jemaat lansia, keluarga Tuhan, jemaat dewasa, anak muda dan sekolah minggu. Kita berdoa agar mereka dapat memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tidak membiarkan kuasa jahat untuk merebut waktu untuk bersekutu dan membaca firman. Berdoa agar jemaat dapat saling mengasihi dan bertumbuh di dalam hikmat-Nya Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan gereja Tuhan, seluruh umat-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk jemaat umum, jemaat dewasa, jemaat anak-anak muda. Kami berdoa untuk sekolah minggu, setiap generasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka memiliki waktu pribadi dan Engkau berikan kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tidak membiarkan kuasa jahat merebut waktu persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu, melalui kuasa Roh-Mu Engkau membawa setiap anak-anak-Mu kembali tunduk di bawah firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah keluarga mungkin ada konflik. Biarlah Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan ingat-ingatan akan pengorbanan dan kasih-Mu di atas kayu salib. Sehingga setiap pribadi di dalam keluarga dapat merendahkan diri di hadapan-Mu. Mengakui mereka sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah dan dipanggil untuk mengasihi sesama. Tuhan, tuntunlah gereja-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita berdoa. Kita bersyukur gereja Tuhan dapat masuk di dalam kanal sosial media. Kita berdoa agar di tengah pandemi ini Injil dapat semakin diberitakan. Kiranya Tuhan dapat membawa domba-domba yang terhilang untuk dapat berjumpa secara pribadi dengan Dia. Mari kita buka suara, kita bersyukur untuk hal ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Injil-Mu yang dapat diberitakan di kanal sosial media, di seluruh kanal sosial media. Kami bersyukur Tuhan berita ini dapat diberitakan. Karena berita ini adalah berita keselamatan. Kami bersyukur untuk berita ini. Dan Tuhan, Engkau melalui kuasa Roh-Mu kiranya Engkau membawa kembali setiap domba-domba yang terhilang. Engkau berbelas kasih kepada mereka. Mereka yang tengah putus asa di dalam masa pandemi ini. Engkau bawa mereka duduk di hadapan-Mu. Tunduk di hadapan-Mu sebagai Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Biarlah Injil-Mu boleh memenangkan setiap jiwa yang kering dan haus akan Engkau. Kami bersyukur untuk Injil-Mu yang boleh semakin diberitakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa-doa kami, syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan biarlah di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu, Engkau menyatakan dan menjawab doa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menenangkan jiwa kita, yang akan memanggil kita kembali mendengarkan suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Sambil kita merenungkan kebaikan Kristus sebagai penebus di dalam hidup kita. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. Though none go with me. Though none
go with me, I still will follow. still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Benar Tuhan. No turning back. The word behind. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. 我已经决定要跟从耶稣，一切的思想要跟从耶稣。我已经决定要跟从耶稣，一切的思想要跟从耶稣，愿放下所有，要跟从耶稣，跟从耶稣，永不回头。我已经决定，我已经决定要跟从耶稣，一切的思想要跟从耶稣，愿放下所有，要跟从耶稣，跟从耶稣，永不回头。Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. 还没聆听主的话语之前呢，我们一起低头祷告。 Tuhan, Engkau tahu isi hati setiap kami. 主啊，你知道我们的心思意念。 Kami adalah murid-murid-Mu yang di dalam hati kami yang terdalam, kami rindu untuk ikut Tuhan. 我们是你的门徒，在我们最深刻的心里，我们很想要跟随你。 Bagaimana kami berjalan ikut Tuhan, Engkau yang paling tahu. 我们如何可以与你同行呢？只有主你最知道的。 Oleh karena itu, kembali lagi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada malam hari ini, dimanapun kami berada dalam kondisi apapun, ketika kami melihat khotbah ini. 因此呢，在任何情况、任何时间，早上、中午或晚上，当我们听到这道的时候呢， Kami mempercayakan bimbingan firman-Mu untuk mengarahkan kami bagaimana mengikuti Tuhan. 我们相信你的道会引导我们，我们如何可以跟随你。 Berbicaralah bagi setiap kami. 主啊，求你向我们每一个人说话。 Kami murid-murid-Mu siap mendengarkan. 我们是你的门徒，已经预备心了，来 Di 聆 dalam 听。 nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, pada saat ini ketika kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, 弟兄姐妹们，当我们要领受主的话语之前呢， kita akan bergumul dengan satu tema, follow Him. 我们要学习的、要挣扎的，就是一个主题：跟随 Mengikut 他， Yesus. 跟随耶稣。 Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa kita cukup sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang tema ini. 我相信我们时常听到关于这个主题， Tetapi saya rindu ingin sekali lagi berbagi dengan kita. 但是我很渴慕又再一次跟大家分享。 Karena tema follow Him ini adalah tema yang sangat esensial di dalam kehidupan kekristenan kita. 因为在我们基督教跟随基督的信仰里面呢，这个主题是非常重要的。 Tema inilah yang mendasari misi-misi Tuhan berjalan, yang mendasari berabad-abad gereja Tuhan terbentuk. 因为这个主题呢，就是成为我们跟随主，就是教会算几百年已经有的基础。 Follow Him, 跟随他， mengikut Yesus. 跟随耶 Saya mau 稣。 mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28.
我们一起翻开圣经，从马太福音28章 ayat 18 sampai 20. 18到20节。 Sekali lagi Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 再一次，马太福音28章18到20节。 Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita pada umumnya menghafal bagian ini, tapi saya rindu untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita membacanya. 我也知道我们大家都是呢都已经背记了这段经文，但是很盼望我们可以翻开我们的圣经， Kita baca bersama-sama dari ayat 18. 我们一起阅读从18节。 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Bapak Ibu, ketika mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari teks tadi, Matius 28, 18 sampai 20. 弟兄姐妹们，当我们听到我们刚才所阅读的马太福音28章18到20节的时候呢， Saya percaya sebagian besar dari kita akan teringat tentang pemuridan. 我相信我们多数呢都会想起关于门训， Tentang bagaimana menjadi seorang murid yang follow him, menjadi seorang murid yang ikut Tuhan. 就是如何成为跟随耶稣、跟随他的门徒。 Saya mau bertanya kepada kita semua, 我要向大家提问： ketika mendengarkan tentang Matius 28, 18 sampai 20 atau tentang pemuridan, 就是当我们听到马太福音28章18到20节，或者关于门训的时候呢， apa yang Anda pikirkan? 我们想起什么了？ Ketika sekali lagi pada hari ini kita mendengarkan tentang kata pemuridan, 所以，如果今天我们又听到关于门训的时候呢， apa yang Anda pikirkan? 我们想着的是什么？ Saya yakin kita akan teringat dengan cross kita, 我相信可能会想起我们的 cross 小组， kelompok kecil kita 我们的小组， dengan berbagai sebutannya. 或者其他的称呼。 Kita juga mungkin teringat dengan berbagai program mentoring mungkin. 可能我们会想起有在我们教会几种几样的那个门训的培训， Ketika mendengarkan tentang pemuridan mungkin kita berpikir tentang one to one 可能会想起1对1的培训， atau teringat dengan semua program-program pemuridan yang ada di gereja. 或者我们教会所有的门训的培训。 Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa ingatan kita tidak salah. 我要向大家说，我们的记忆力呢是不是错的？ Apa yang kita tadi muncul di benak kita tidak salah Bapak 我 Ibu. 们刚才所想起呢，不是完全错误的， Tetapi juga tidak sepenuhnya tepat. 但是也不是完全正确。 Setahun yang lalu saya juga punya pemikiran yang sama dengan Bapak Ibu. 去年呢，我是与弟兄姐妹都是有同样的想法。 Sampai saya menyadari bahwa ketika memuridkan ataupun dimuridkan, saya pribadi terlalu terfokus kepada follow-nya daripada him-nya. 就是当我醒悟到说，在接受门训或建造门训的时候呢，我就是专注于在就是跟随，而不是谁， Terlalu berfokus pada caranya daripada siapanya. 就是专注于他的方法，而不是对象。 Mungkin sebagian dari kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memiliki pengalaman yang sama dengan saya. 可能我们当中呢有一些和我的经验是一样的， Kita menjadi murid-murid yang selalu bertanya how to follow daripada whom to follow. 我们就是总是问说如何去跟随，而不是跟随谁的门徒。 Apa masalahnya Bapak Ibu jika kemudian kita lebih berfokus kepada follow daripada him-nya? 如果当我们专注于跟随而不是谁呢，产生的后果是什么？ Bapak Ibu, jika orientasi kita di dalam pemuritan, di dalam follow him adalah kepada caranya daripada him-nya, daripada 如果 dianya. 当我们在门训里面呢，就是专注于方法而不是谁呢， Maka kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kelelahan. 我们确定会变成精疲力尽的童工。 Kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang gagal fokus. 我们就是变成那个什么不清楚专注的那个童工， Sehingga tidak lagi jelas siapa yang kita layani. 变成我们好像不清楚了，我们服侍的对象是谁。 Bahkan kita tidak tahu bahwa kenapa kita melakukan ini dan kenapa kita melakukan itu. 何况我们就不晓得为什么要服侍这个或服侍那个的原因， Kita tidak tahu kenapa kita melayani. 我们就不晓得了我原因的目的是什么， Kita akan menjadi seorang Marta daripada menjadi seorang Maria. 我 Bapak 们 Ibu. 就变成一位马大，而不是玛利亚了。
Oleh karena itu pada hari ini 因 saya 此 rindu 今 mengajak 天 kita 呢， semua 我很渴慕 belajar 邀请 bersama-sama bagaimana follow him 我们一起来学习如何跟随他。 melalui teks amanat agung Matius 28:18-20. 就是今天我们所读的经文大使命，马太福音28章18到20节。 Bapak Ibu, saya akan banyak berkutat di ayat 18-nya dan kemudian saya nanti akan tutup di dalam ayat 19-20. 我会专注于分析在18节，然后19和20节以结束今天的正道。 Saya mau mengajak kita kembali melihat bagian firman Tuhan Matius 28我们一起翻开圣经啦，马太福音28章， dan kita akan melihat ayat 18. 一起来看18节。 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。” Kita perlu mengetahui bersama-sama bahwa teks amanat agung 我们必须要明白这大使命的经文呢， yang banyak ditempel di depan gereja Bapak Ibu yang sering kali kita ucapkan. 就是当我们去教会的时候，我们可以看到放在我们的教会门口，或者我们时常读的经文。 Teks ini menjadi fondasi dasar kekristenan semata-mata karena sang pemberi perintah. 这就是成为我们基督教信仰的基础呢，因为这就是因为给我们命令者的是谁。 Amanat agung ini tidak akan berarti apapun kalau kemudian sang pemberi perintah itu tidak memiliki otoritas tertinggi. 这大使命呢，如果使命者就是给我们吩咐的人，他没有权威、没有权柄，就没有意义了。 Amanat agung ini menjadi signifikan pada saat ini bagi kita semua karena semata-mata Yesuslah yang memberikan perintah itu. 但是成为很重要，为什么呢？命令者是耶稣。 Dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 在这里记载，天上地下所有的权柄都赐给我了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, segala kuasa di sini 在这里所讲的权柄呢， bukan tentang power, 不讲的关于权力， bukan kekuatan, 还是实力， bukan strength. 还是势力。 Tetapi lebih daripada semua itu kuasa yang dimasukkan di sini adalah authority, That's it. otoritas. 在这里讲的权柄是权威。 Dan apa maksudnya segala otoritas itu diberikan kepada Yesus? 那这一切的权柄呢，都赐给耶稣了。 Ada dua maksud Bapak Ibu. 在这里有两个 Yang 的 pertama, 定义。第一呢， Itu menandakan bahwa Yesuslah yang berwenang. 就是指明说主耶稣是掌权的， Jesus in charge. 主耶稣是掌权 Saya 的。 berikan contoh. 我给大家举 Di 个 dalam 例子， rumahmu, 在你的家 engkaulah 里， yang paling berkuasa. 你是最有权利 Engkaulah 的， kepala keluarga. 你在家里是一家之 Semua 主， menurut kepadamu. 全部家人都要 Tetapi 听你。 keluar dari rumahmu, 但是当你离开家里的时候 rumah-rumah 呢， lain memiliki kepala sendiri. 别的家庭呢，他们有自己的一家之主， Engkau hanya berkuasa sebatas rumahmu. 你只有在你的家里掌权而 Bapak 已。 Ibu gubernur berkuasa 那省长也是如此 atas，satu provinsi. 就是他掌权就掌管一 Semua 个省， tunduk kepadanya. 在那个省呢，每个人都要听从 Tetapi 他。 keluar dari provinsi itu, 但是离开他的省了， dia tidak lagi berkuasa. 他就没有权利 Ada 了。 gubernur-gubernur lain yang berkuasa di provinsi 有 masing-masing. 其他的省长，他们掌权在他们的省。 Presiden Jokowi juga 我们的总统佐戈维 berkuasa 多多也 atas 是， Indonesia. 就是他在印尼是掌权 Tetapi 者， hanya sebatas Indonesia. 但是只单单在印尼而已。 Dan negara di negara lain, 然后在其他的国家呢， dia tidak berkuasa. 他就没有权利了， Hanya sebatas Indonesia. 只单单在印尼而已。 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan semua orang-orang yang berotoritas 然后如果我们注意看他们有权利的人 yang 呢， ada di dunia ini, 在这世界有权利的人， maka salah satu ciri-cirinya adalah mereka memiliki batasan. 其中之一的特征就是他们有限制的， Batasan otoritas. 就是他们在他们的权利里面有限制。 Tetapi uniknya Yesus kita berbeda. 但是很有趣的，我们的主耶稣是不 Yesus 同了。 satu-satunya pihak berwenang yang tertinggi dan satu-satunya otoritas, the only authority. 我们的主耶稣是唯一的掌权者， Maksudnya apa Bapak Ibu? 是什么意思呢？ Tidak ada batasan. 就是无限制， Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata 就 Yesus. 是天上地下的所有的权柄都已经赐给耶稣了。 Bapak Ibu, kita mengikuti Tuhan yang demikian. 当我们跟随这样的主呢， Kita follow Him, Jesus yang memiliki otoritas yang tidak ada batasan. 我们所跟随的就是跟随他，跟随耶稣是无限制的神。 Jadi seperti apakah mengikut Yesus yang tidak memiliki batasan itu? 然后，当我们跟随无限制的主耶稣是怎样的？ Ada satu prinsip yang perlu kita pelajari. 有一个原则我们必须要学习， Ketundukan. 就是要降服， Ketundukan kepada sang otoritas. 然后要制服自己，要听从他。 Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua. 弟兄姐妹们，请问， Siapa yang berotoritas di dalam hatimu? 在我们的心里是谁掌权呢？
Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan bahwa hati kita itulah sumber kehidupan. 在箴言4章23节讲到说，我们的心就是我们生命的泉源。 Hari ini saya mau bertanya kepada Anda, 今天我向大家问， siapakah yang berotoritas di dalam hatimu? 在你的心里是谁掌权的呢？ Di dalam hati kita cuma satu pribadi yang bisa berotoritas. 在我们的心里只有唯一一个位格可以掌 Anda 权 harus 的， menentukan 我们必须要做选择。 apakah Yesus yang memegang otoritas itu di dalam hatimu atau Anda pribadi. 是主耶稣在我们心里掌权，还是我们自己呢？ Yang kedua Bapak Ibu, 第二的， saya mau mengajak kita melihat bersama-sama. 我邀请我们一起来看， Segala kuasa diberikan kepada Yesus. 一切权柄都已经赐给耶稣了， Itu berarti Yesus yang memegang kendali. 就是等于说，掌控一切在耶稣的手里， Yesus yang take control. 就是主耶稣掌控一切。 Bapak Ibu, dunia mengajarkan berbeda. 世界教导我们是不同， Dunia mengajarkan bahwa Anda kalau mau sukses, mau berhasil, mau menang, Anda yang harus take control. 世界教导我们，如果你要成功，你要得胜，那你就是要掌管一 Anda 切， harus take control atas pernikahan Anda. 你要控制你的婚姻， Anda harus take control atas bisnis Anda. 你要控制你的生意， Anda harus take control atas anak-anak Anda, atas keluarga Anda. 你要控制你的家庭、你的孩子， Baru Anda bisa berhasil. 这样你才能成功。 Tetapi unik yang firman Tuhan mengajarkan berbeda Bapak Ibu. 但是呢，我们看到很有趣，圣经教导的不同了。 Kalau Yesus yang memegang kendali, 如果主耶稣是掌控的呢， maka Anda akan di dalam kendali. 那我们就在他的控制之下， Maka hidup Anda akan terkendali. 我们的生命呢就在耶稣的控制之中， Berbeda dengan dunia. 与世界是不同。 Kita diajarkan firman untuk melepaskan kendali itu kepada Kristus. 圣经教导我们要把这控制的权呢交给耶稣。 Saya mengajak kita untuk membuka Galatia 我们一起打开圣经，从加拉太书2 ayat 20. 第2章20节。 Galatia pasal 2 ayat 20. 加拉太书2章20节。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan yang kemudian berpikir 弟兄姐妹们，有神的儿女是这样子想： bahwa dengan melepas kontrol itu dan membiarkan Yesus yang take control, 如果他放下他的控制呢，让主耶稣来掌控， itu seolah-olah sepertinya kita kehilangan kebebasan itu. 好像他已经失去了他的自由。 Kita tidak lagi bebas untuk melakukan semaunya saya. 我们不再有自由了，要随我所意去做。 Bapak Ibu, kemarin saya mendapatkan sebuah gambar. 弟兄姐妹们，昨天呢，我看到一个图片， Gambar seekor kura-kura. 这个图片呢是画着一只乌龟。 Gambar yang unik, menggambarkan seekor kura-kura yang mengangkat tinggi rumahnya, batoksnya itu Bapak Ibu. 这个照片很可爱，就是在里面画出一只乌龟，它把它的那个龟壳抬高起来， Dan ketika mengangkat itu, dia mengatakan, I'm free, saya bebas. 然后里面写着说我已经自由了。 Bapak Ibu, ketika melihat gambar tersebut, saya tahu dengan sangat jelas bahwa kura-kura ini sebenarnya tidak bebas dan dia sedang berada di dalam bahaya. 当我看到那图片的时候，我醒悟到，其实那个乌龟不是在自由当中，它是在危险当中。 Bapak Ibu, kita juga berada di dalam kondisi yang sama. 我们也是在同样的情况。 Kalau Anda benar-benar ingin bebas 如果你真的要自由呢 dan，dapat melakukan semaunya saya, 就是自我所愿去做。 maka justru sebenarnya engkau tidak bebas. 其实那个情况，你 Dan 不是在 engkau 自由里 sedang 面， berada di dalam bahaya. 你是在危险之中。 Mungkin kura-kura tadi berpikir, 可能乌龟这样子想 sekarang saya dapat bergerak lebih cepat. 现在我可以更快的那个有我的活动， Saya memiliki speed yang lebih baik lagi untuk menggapai segala sesuatu. 我可以做什么事的时候会更快的速度来 Banyak hal 做， tidak lagi dikekang oleh batoks itu, oleh rumah. 我不会受到我的那个龟壳的那个绑。 Tapi sebenarnya dia menempatkan dirinya di dalam satu bahaya. 但是那时候呢，其实他是把自己放在一个很危险的情况。 Bapak Ibu, kebebasan yang sebenarnya 真正的自由呢， adalah justru berada di dalam kontrol Yesus. 就是当我们在主耶稣的控制之下， Membiarkan dia take control. 他控制我们，掌控我们。
untuk menambah pengertian kita. 让我们可以更多的理解。 Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam konsep teologi kekristenan, 我向大家说，在我们的基督教信仰的神学论 kita 呢， mengenal theology of rest, 我们知道听说到关于一个安息的神学论， teologi sabat, 就是安息的神学论， teologi untuk rest istirahat di dalam Tuhan. 就是我们可以在主里面安息。 Tapi saya ingin memberitahu setiap kita, 但是我要向大家 di 说， balik konsep teologi tersebut, 在这个神学论的背后呢， perlu diketahui bahwa rest yang sebenarnya, sabat yang sebenarnya, 真正的安息呢， hanya bisa tercipta kalau ada satu pribadi di luar sana yang take control atas hidupmu. 才能实现。如果在这安息的背后有一位位格正在掌权着， Itulah sebabnya kenapa kekristenan memiliki sabat, Bapak Ibu. 所以因此我们看到为什么基督的信仰，我们 Kalau 知道有一个 Yesus 叫做 yang 安息。 memegang kendali, 如果主耶稣掌控我们的生命， maka Anda harus melepaskan kemudi itu. 我们要把那个掌控盘放 Sebuah 在主的 setir 手里。 hanya bisa dikemudikan oleh seorang driver. 一个驾驶盘呢，只是一个驾驶员才能指示，才能去操作。 Sebuah kapal 一只船呢， hanya boleh memiliki satu jurumudi. 只能有一个船长。 Kalau enggak kapal itu akan hancur. 如果没有呢，那只船确定会沉 Tidak 下去。 jelas arahnya mau kemana. 为什么呢？方向不清楚。 Izinkan saya bertanya, Bapak 允 Ibu. 许我再问， Siapa yang kau izinkan untuk take control di dalam hidupmu? 在我们的生命里面呢，我们允许谁来掌控这一切呢？ Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， sekali lagi Tuhan Yesus berkata, segala kuasa, otoritas telah diberikan kepadaku. 又再一次主耶稣说：“天上地下所有的权柄已经赐给我了。” Menempatkan Yesus sebagai wewenang tertinggi. 我们要把主耶稣成为最高，就是至高的掌权者，在我们的生命里。 Yesus yang take control atas semua, atas segala sesuatu. 然后在我们生命里的一切，他是掌控的。 Pertanyaannya muncul di sini. 然后在这里出了一个提问： Bagaimana menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi di dalam hatimu? 我们如何要在我们心里把耶稣成为掌权者呢？ Bagaimana kita dapat mengizinkan Yesus untuk take control hidup kita? 我们如何可以把我们的掌控交给耶稣呢？ Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. 他的答案唯一一个而已， Surrender. 就是要降服， Surrender. 降服。 Surrender di sini maksud saya bukan menyerah, Bapak Ibu. 而在这里呢，不是好像放弃了， Tetapi sepenuhnya berserah. 但是完全的降服。 Bagaimana caranya kita berserah, Bapak Ibu? 我们如何可以降服在主里面呢？ Doa. 就是接着祷告， Hanya orang yang tunduk. 只有降服， Hanya orang yang 在主里面。 menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi di dalam hatinya. 他就是愿意接受主耶稣在他的心里掌权者， Hanya orang yang mengizinkan Yesus take control hidupnya. 就是他愿意让耶稣掌管他的生命， Yang mampu untuk berdoa. 才能祷告。 Karena ketika Anda berdoa, 因为当我们祷告的时候， Anda berserah. 我们可以交托； Karena ketika berdoa, 当我们祷告的时候， Anda berserah. 我们交托。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， saya rindu ketika nanti firman Tuhan ini selesai. 我很渴慕，当我们等正道结束的时候呢， Sepanjang hari Minggu. 我们每一整在这礼拜 Cari 天， kesempatan bersama keluarga Anda, istri Anda, suami Anda. 我们在整个礼拜与家人啊，就是丈夫、妻 Untuk 子或孩子 men-sharingkan 们 dua hal ini. 我们要分享这两件事。 Apa yang menghalangi Anda untuk mengizinkan Yesus berotoritas dalam hidupmu? 是什么事拦阻了我们，使我们不能让耶稣在我们的心里掌权呢？ Apakah bisnismu? 是否我们的生意、 Apakah keluargamu? 家庭， Apakah amarahmu? 还是我们的怒气？ Apakah engkau punya tujuan tertentu di mana engkau tidak dapat mengizinkan Yesus berotoritas di dalam? 是否我们有特别的目的，使主耶稣不能掌权在我们的生命里 Sharingkan 呢？ dan doakan itu. 我们要在家里分享，然后祷告。 Dan kedua, 然后第二件的是 apa yang menghalangi Anda untuk 是什么 mengizinkan 事？ Yesus take control hidupmu? 拦阻了主耶稣可以掌控你的生命。 Apakah engkau punya visi yang berbeda di balik itu? 是否在后面呢？在这个背后，我们有不同的意向呢？ Apakah engkau tidak mampu mengizinkan Yesus take control kehendakmu, 就是我们不让主耶稣掌控我们的意愿、 keinginanmu, 我们的心愿、我 kerinduanmu? 们的渴慕， Ada apa di balik semua itu? 在这背后有什么呢？ Sharingkan dan doakan.
我们就在家里，我们可以分享和祷告。 Sekarang mari kita melihat lebih lanjut Matius 28 ayat 19 sampai 20a. 然后我们来看一下第19节和20上半节。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang muncul di dalam benak kita ketika kemudian membaca teks dalam ayat 19 sampai 20a. 当我们读到19和20的上半节呢，在我们的脑海中浮现了很多的事情。 Minggu lalu ketika Tuhan mengingatkan saya kembali tentang ayat ini, 上个礼拜当主提醒我关于这件经文的时候呢 yang，muncul di benak saya adalah Allah mau memakai saya. 我的脑海里所出现的就是神要使用 Dan pada 我。 hari ini saya ingin berkata kepada Anda bahwa Allah mau memakai engkau. 今天我也向大家说，神你要使用你。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita pada saat ini mengaku sebagai murid Tuhan, 如果现在我们承认我们是成为神的门徒呢 itu bukan hanya berarti bahwa engkau harus melakukan ini atau melakukan itu. 就是说，不是说你要做这个做那个， Tetapi kita harus memahaminya bahwa Allah mau memakai engkau, siapapun kita. 但是我们必须要明白，无论我们是谁呢，神要使用我们， Untuk menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus. 就是要使别人成为主耶稣的门徒。 Apa tanda-tanda seorang pengikut Yesus, Bapak Ibu? 我们来看一下跟随耶稣的人的记号是什么？ Sederhana, 很简单， semakin mirip Tuhan Yesus. 就是越效法耶稣。 Bapak Ibu, pada saat ini 现在呢， Tuhan ingin memakai setiap kita 主耶稣要使用我们每一位， untuk menjadikan anak-anak kita, 让我们可以把我们的孩子们、 istri kita, 我们的妻子、 suami kita, 丈夫， siapapun di sekitar kita, 在我们周围的每一位， untuk menjadi orang yang di dalam kesehariannya semakin mirip Yesus. 就是在他们日常生活里面更效法耶稣的人， Murid yang semakin serupa dengan Yesus 就是更效法耶稣的门徒， adalah murid yang tinggal bersama Yesus. 就是他住在活在主耶稣里面。 Tetapi sekali lagi, 但是又再一次， karena fokus saya adalah di ayat 18, 但是因为我专注于在第18节， saya ingin mengatakan demikian. 我要向大家说， Engkau dan saya tidak akan bisa menyerupai Yesus 你和我不可能会效法耶稣， jika kita tidak menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hati kita. 如果我们没有把耶稣成为我们心里的掌权者， Jika kita tidak mengizinkan Yesus to take control, kendali atas hidup kita. 如果我们不允许耶稣在我们的生命里面的掌控者， Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， siapapun engkau yang pada saat ini sedang melihat tayangan khotbah ini, 无论你是谁，现在在看今天的正道， saya ingin berkata bahwa ketika engkau menyerahkan otoritas sepenuhnya di dalam hatimu kepada Yesus, 我要向你说，当你把你心里的掌权全部交托在主的手 mengizinkan 里， Yesus untuk take control semua hal di dalam kehidupanmu, 就是把你心里的、你的生命的完全的权利 engkau 交给耶 siap 稣的时 dipakai 候 oleh 呢， Tuhan. 你就已经预 Dan 备好 Tuhan 了 akan 让 memakai 主使 engkau 用。 dengan luar biasa di tengah-tengah segala situasi yang ada. 就是在任何的情况，主会大大的 Bapak 使 Ibu, 用你。 pekerjaan Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. 我们知道主的事工呢是没有任何事情可以控制的。 Banyak orang berkata bahwa di tengah-tengah pandemi, pelayanan di gereja, perjalanan di gereja, pemuridan tidak dapat berjalan. 很多人说，在这疫情当中呢，就是门训不能运行的。 Segala kuasa di surga dan di bumi dalam segala kondisi telah diberikan kepada Yesus. 天上地下所有的权柄，在任何情况都已经赐给耶稣了。 Tuhan yang kita sembah di luar batasan itu. 我们所信的主呢是无限的主。 Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， Tuhan mau memakai engkau dan saya. 主要使用你和我。 Dan yang terakhir, 最后的， saya akan tutup di dalam Matius 28 ayat 20b. 就是要以18章20下半节来做结束。 Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 我就常与你们同在，直到世界的末了。 And behold, I'm with you always to the end of the age. 我就常与你们同在，直到世界的末了。 Tuhan berkata, lihatlah, 主耶稣说：“你看， aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. 我要常与你们同在，直到世界的 Bapak 末 Ibu, 了。 ini bukan hanya sekedar sebuah janji. 这不是单单一个应许而已， Tapi Tuhan berkata, lihatlah,
但是主说：“你看。” Artinya adalah itu ada konfirmasi terhadap janji yang telah dikatakan Yesus. 意思是等于什么呢？就是他之前的应许是已经成 Artinya 就了， penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu, engkau dan saya dapat rasakan dan dapat lihat. 就是主的同在，我们可以看到，可以感受到， Bapak Ibu, itu luar biasanya Tuhan kita. 这就是很特别的我们的主， Ketika kita 很伟 berkata 大的 kita mau 主。 follow Him, 所以当 ikut 我们想 Yesus, 到我们要跟随他的时候， Him. 跟随他， Bapak Ibu, dia berkata, lihatlah, aku menyertai engkau di tengah-tengah segala situasi, mau sakit, mau penderitaan, mau pergumulan, mau apapun itu, sampai pada akhirnya. 所以当我们说我们要跟随他呢，那时候他就是与我们同在，无论我们在什么情况，在疾病还是在困难、在困苦挣扎当中，他就是一直陪伴着我们。 Ketika seseorang berjanji, Bapak Ibu, 当一个人跟我们有承诺的时候呢， untuk menyertai dan terus-menerus bersama kita 他说他要跟你在一起，要一直与你同在的 dalam 时候， kondisi apapun. 在任何情况中， Bapak Ibu, 弟兄姐妹， kita yang pernah mengikrarkan sumpah pernikahan, 当我们结婚的时候，我们有誓约， pernah mengucapkan hal yang sama, 曾经我们有说到这句话： akan menyertaimu 我会与你同在， dalam kondisi apapun, 无论在任何情况， bersama-sama, 跟你在一起。 baik itu sakit, 无论你是在疾病当中， baik itu miskin, 或者贫苦， apapun itu, 在任何情况， aku bersama-sama dengan engkau. 我会与你同在。 Artinya apa Bapak Ibu? 是什么意思呢？ Janji itu hanya bisa diucapkan 这个承诺呢， jikalau kemudian orang tersebut 就是当那个人 mencintainya. 爱你的时候，他才说这个承诺。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata, 当主耶稣说 lihatlah, 你看， aku menyertai engkau 我会与你同在， senantiasa sampai kepada akhir zaman. 直到世界的末了。 Itu artinya cuma satu Bapak Ibu. 这只有唯一的意思， Tuhan Yesus mencintaimu. 就是主耶稣爱你。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， cinta bukan tentang apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah saya berikan. 爱呢不是关于说我已经付出了什么，做了什么。 Cinta kepada Tuhan 爱主呢， adalah mengizinkan Tuhan yang mengambil alih hidupmu. 就是允许主掌管我们的生命， Semuanya, 一切， bisnismu, 你的生意、 keluargamu, 你的家庭、 anakmu, 你的孩子、 istrimu, 你的 suamimu. 妻子、丈夫， Engkau bergumul atas sakit penyakit. 也是包括在你的疾病的挣扎， Engkau bergumul untuk ketidakpastian. 就是为不确定的挣扎， Engkau bergumul untuk keluarga yang sakit. 就是为生病的家庭挣 Engkau 扎。 bergumul untuk hidupmu yang pada saat ini terasa suam-suam kuku. 然后觉得你现在的生命不冷不热的 Saya 挣 ingin 扎。 berkata kepada engkau bahwa hari ini Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia mencintaimu. 我要向你说，今天很清楚的，主向我们说，他爱你， Dia mengasihimu. 他爱你。 Karena itulah 因此， kita follow Him. 我们必须要跟随他。 Hari ini 今天， saya tidak tahu bagaimana keadaan hati kita. 我不知道你的心里是如何的情况， Berserahlah kepada Yesus. 我们要降服于耶稣。 Seorang murid yang baik 一个好的门徒， bukan karena melakukan banyak pekerjaan, 不是因为他做了很多的事， tapi karena dia berserah, dan berserah. 但是他是完全的降服，完全的降服和交托。 Mari saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita 我 bersama-sama. 们一起低头， Saya mau memberikan waktu kepada setiap kita. 我要给大家时间。 Hatimu 你的心 adalah sumber kehidupan. 就是生命的泉源， Dari hati inilah terpancar segala sesuatu. 从你的心发出一切。 Engkau telah berkata bahwa Yesus, aku mau mengikut engkau. 你已经讲了，主耶稣要跟随你， Yesus, aku mau melayani ini 主 dan 耶 itu. 稣我要服侍这个和那个， Yesus, aku mau memberikan komitmenmu. 主啊，我要做尾声。 Pada hari ini engkau yang paling tahu. 今天你最知道的， Apakah benar Yesus satu-satunya yang berotoritas dalam hidupmu? 是否真的吗？主耶稣唯一在你的生命里面掌权者， Apakah benar 是否真的吗？ Yesus yang take control atas hidupmu? 在你生命里面是主耶稣掌控的吗？ Saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus menjamah hati kita, 我祷告，但愿圣灵充满我们的 menggetarkan 心， hati kita. 感动我们的心， Akan mudah bagi kita menyanyikan, Tuhan, aku mau ikut Yesus. 让我们很容易的唱出这首歌：主，我愿意跟随你。 Tapi hati ini
但是这颗心呢， hanya Allah Roh Kudus dan Engkau yang tahu. 只有圣灵才和你才知道而已。 Berdoalah. 所以我们要祷告。 Jika pada saat ini 如果现在 Engkau mau membiarkan Yesus menjadi satu-satunya otoritas dalam hidupmu, 你愿意让主耶稣成为唯一掌控、掌 membiarkan 权在你 Yesus 的 yang 生 take 命里吗？ control atas hidupmu, 掌控你的生命里， mari saya mengajak kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan 我要请我们可以在主的面前说 bahwa saat ini 主啊，现在 saya mau ikut Yesus. 愿意跟随你。 Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taingkan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taingkan, ku taingkan. Tuhan, 主啊， sekali lagi pada saat ini 又再一次在这时刻， kami murid-murid-Mu berkata, aku mau ikut Yesus. 成为你的门徒，我们要这样说，我们要跟随你。 Engkau tahu di balik semua itu hati kami, Tuhan. 你知道，在这背后，我们的心是如何的？ Di balik hati kami yang punya kerinduan untuk ikut Engkau. 就是在我们心里，我们很渴慕要跟随你。 Kami khawatir kalau menyerahkan bisnis itu kepada Engkau tidak akan berjalan sebagaimana yang kami mau. 当我们很担心说，如果我们把生意交在你手里，不是让我们所愿的时候 Jikalau 呢？ kami mempercayakan keluarga kami kepada Tuhan, Tuhan mana buktinya dengan semua permasalahan yang terjadi? 或者我们把家庭的事交在你手里，我们看到所发生的事，为什么还能这样子发生呢？ Tuhan, jikalau kemudian saya mempercayakan semua itu, kenapa sampai hari ini anak saya masih sakit? Kenapa keluarga saya masih bergumul? 如果主啊把这一切交托，为什么看到我的孩子在生病，我还在挣扎当中？ Tapi hari ini seperti Daud, Tuhan, 但是今天如同大卫， yang di tengah-tengah segala hal yang pergumulan yang terjadi dalam hidupnya, 在他生活里面所有的挣扎， ketika semua masalah terjadi, 当很多事都发生在他的生命里， dia masih mampu berkata bahwa Engkau Allah yang akan menjadi satu-satunya penghiburan di dalam hidupnya. 他还能说到说主，你是我唯一的安慰者， Karena dia tahu, 因为他晓得， dia tahu bahwa Engkau Allah yang berotoritas. 因为他知道主你是掌权的， Dia tahu di dalam waktu Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk semua itu. 因为照着主你的时间呢，你会运作这一切。 Oh Tuhan, pada saat ini Tuhan mungkin hati kami buta. 主啊，可能现在我们的心盲目了， Kami belum melihat bagaimana pertolongan Tuhan, tangan Tuhan di sana. 我们还没有看到你的恩手。 Tapi Tuhan, 但是主， buka mata kami 求你打开我们的肉眼， supaya kami mampu menyerahkan semua itu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. 打开我们的心眼，使我们可以把这一切完全的交托。 Karena kami tahu di balik itu Engkau berotoritas. 因为我们知道，在这背后呢，你是掌权的。 Di balik itu Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. 在这背后，你是掌控我们的生命， Kami tidak akan pernah gentar. 我们不再惧怕了。 Iman kami memegang itu. 我们的信心是抓住、相信这一切 Sehingga，di tengah-tengah segala badai, 所以在风暴当中， kami bahkan dapat rest 我们可以 di dalam 安 Tuhan 息，
我们可以在主里面安息。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Terima kasih. 感谢。 Kami berdoa 我们祷告， firman Tuhan selesai sampai di sini. 你的话语我们只听到在这。 Perjalanan kami selanjutnya 我们以下的生命， mohon Allah Roh Kudus membimbing. 我们生命的旅途呢，有主引导。 Di dalam nama Tuhan Yesus 我们祷告，奉主耶稣的圣名， kami berdoa. 我们祷告祈求， Puji Tuhan. 感谢主， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福。 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk minggu ini persembahan kita dapat mentransfer ke rekening gereja masing-masing dan dengan men-scan melalui QR Code gereja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala mengakhiri ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah dan akan diberikan di tempat kami masing-masing. Berkati untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, doa teduh ibadah minggu ini selesai. Tuhan memberkati.